riwayat Anas yang salat di atas kubur kemudian Umar sebut dekat dia al-qabra al-qabra, riwayat itu ada dalam Sahih Bukhari. Riwayat itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Riwayat itu dinamakan sebagai athar kerana riwayat dari perbuatan sahabat. Biasanya ulama sebut athar, perbuatan sahabat. Kalau perbuatan Nabi dan perkataan Nabi baru dinamakan hadis. Athar ini ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Akan tetapi Imam Bukhari riwayat secara ta'liq. Ta'liq ni maksudnya Imam Bukhari tak datangkan sanad. Riwayat itu berbunyi, kata Imam Bukhari, wa ra'a Umaru ibn al-Khattabi wa ra'a Umaru ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu Anas bin Malik yusalli 'inda qabrin. Satu hari Umar pernah melihat Anas ibn Malik salat di berhampiran dengan kubur ataupun di sisi kubur. Faqala al-qabra al-qabra wa lam ya'murhu bil i'adah. Lalu Umar kata kepada Anas, kubur elok-elok kubur tu, perhati elok-elok. Kubur kata Umar. Walam ya'murhu bil i'adah. Akan tetapi Umar tidak menyuruh Anas untuk mengulangi salatnya. Anas tengah salat, jadi Anas teruskan salat dia. Selepas habis salat, Umar tidak memerintahkan Anas untuk mengulangi salat dia. Wal athar wasalahu Abdul Razzaq fi musannafihi an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik qala ra'ani Umar. Ada riwayat daripada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq dengan lafaz kata Anas, ra'ani Umar bin al-Khattab. Satu hari Umar pernah melihat aku, kata Anas. Wa ana usalli 'inda qabrin, aku salat di sisi satu kubur. Faja'ala yaqul, lalu Umar berkata, al-qabr. Anas, tengok tu kubur. Kata Anas, fahasibtuhu yaqul, aku dah ingat dia kata al-qamar. Qamar ni apa? Bulan. Anas dah dengar Umar sebut al-qabra al-qabra, maksudnya perhatikan kubur. Kata Qastallani, al-qabra kena dibaca al-qabra, membawa maksud perhatikan kubur. Tengok kubur tu, hang solat di atas kubur. Tapi dalam riwayat Abdul Razzaq, dia lebih agak detail sikit. Dia kata, Anas berkata, fahasibtu yaqul, aku duk dengar, aku duk sangka Umar berkata al-qamar, bulan. Kata Anas, faja'altu arfa'u ra'si ila as-sama', lalu aku pun tengok ke langit. Pasal Umar kata bulan, apa hal dengan bulan? Fa'anzur, lalu aku pun tengok. Kata Anas, faqal innama aqulu al-qabra la tusalli ilaih. Habis salat, Umar kata kepada Anas, aku kata tadi ni kubur, bukan bulan, maka jangan kamu salat kepadanya, kata Umar bin Khattab. Hadis ni tuan-tuan dijadikan dalil oleh majoriti para ulama akan sahnya salat di atas kubur ataupun sahnya salat di sisi kubur. Mereka sebut indal kubur, di sisi, bukan ala atas kubur. Dia sebut di sisi kubur. Bentuk pendalilannya jelas, iaitulah bila kita kata, bila majoriti ulama kata tak batal salat di sisi kubur, itu bukti dia, dalil dia, iaitulah Umar tidak memerintahkan Anas mengulangi salat. Kalau batal salat di sisi kubur, sudah tentu Umar akan perintahkan Anas untuk mengulangi salatnya. Tapi Umar tak perintah. Inilah pandangan majoriti ulama. Fa innahum yarawna sihhatas salati ma'al karahah. Di mana majoriti ulama berpandangan salat di sisi kubur sah, akan tetapi makruh, seperti yang dinukilkan oleh Syekh Idris dari perkataan Al-Qastallani. Wattakhadhaha masjidan mahmulun indahum 'ala al-karahah. Hadis tegahan Nabi menjadikan masjid di atas kubur itu, di sisi majoriti berpandangan tegahan itu adalah tegahan makruh. Qala al-Hafidh Ibn Rajab fi Fathul Bari, kata Al-Hafidh Ibn Rajab di dalam Fathul Bari, wa amma ma dzakarahu al-Bukhari anna Umar lam ya'mur Anasan bil i'adah
فقد اختلف في الصلاة في المقبرة هل تجب إعادتها أم لا، وأكثر العلماء على أنه لا تجب الإعادة بذلك، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة أصحابه أن عليه الإعادة. Kata Ibn Rajab bahawasanya riwayat Bukhari tadi yang menceritakan Umar tidak menyuruh Anas mengulangi salat yang ditunaikan di sisi kubur, para ulama berbeza pandangan, kata dia. Apakah wajib ulang salat yang ditunaikan di sisi kubur ataupun tidak? Lalu kata Ibn Rajab, maka pandangan majoriti ulama mengatakan tidak wajib mengulangi salat yang telah ditunaikan di sisi kubur. Inilah pandangan Malik, pandangan Imam Malik, pandangan Imam Syafi'i dan pandangan Imam Ahmad berdasarkan salah satu riwayat daripada beliau. Namun berdasarkan pandangan riwayat yang masyhur daripada Ahmad yang dipegang oleh ulama-ulama Hambali, menyatakan anna alaihil i'adah, orang yang menunaikan salat di sisi kubur, dia wajib ulang salat tersebut. Itu pandangan. Jadi yang suruh ulang tu siapa? Pandangan ulama mazhab Hambali berdasarkan pandangan yang masyhur di kalangan mereka. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i kata tak wajib ulang kerana salat tersebut sah. Ulama mazhab Hambali dia kata salat di sisi kubur itu batal, tidak sah. Lalu mereka kata riwayat Anas yang salat di sisi kubur, lalu Umar tegur, kata mereka bi anna Anasa lam yakun ya'lam bi wujudil qabri. Anas salat tu kerana Anas tak tahu dia ada kubur kat situ. Kerana itu Umar bagi tahu kat dia, al-qabra, kubur tu wahai Anas. Walam yata'ammad as-salah ilaih. Anas bukan sengaja pergi cari kubur, pergi sembahyang kat kubur tu, seperti yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat kita pada hari ini, pergi cari saja nak pergi salat kat kubur. Walaupun kita dah bagi tahu tadi, majoriti ulama mengatakan salat tersebut sah, tetapi riwayat masyhur daripada Imam Ahmad mengatakan salat di sisi kubur hukumnya batal, tidak sah salat tersebut dan wajib diulangi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, qawlu Umar li Anasin al-qabra wa lam ya'murhu bil i'adah li'annahu lam yakun ya'lam anna baina yadayhi qabran. Perkataan Umar kepada Anas, kubur, tengok kubur, kamu salat di atas dekat kubur itu wahai Anas. Kemudian setelah Anas menunaikan salat, Umar tidak suruh Anas mengulangi salat tersebut kerana Anas tidak mengetahui di hadapannya ada kubur. Jadi bukan Anas sengaja saja pilih kubur, nak salat di kubur, bukan kerana itu. Bukan kerana itu. Bahkan wallahu ta'ala alam, para ulama memang tak benarkan menjadikan tanah perkuburan ini sebagai tempat menunaikan salat. Tak boleh. Kerana ada tegahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.